أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولك الأمين سيد الغر المحجلين نبي الرحمة شفيع الأمة هادي الأمة نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وآل بيته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت رب سهلا. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha barisan ahli jawatan kuasa yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh para jamaah muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan Allah memberkati serta merahmati majlis pertemuan kita pada pagi ini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengikhlaskan niat saya dan niat kita semua. Allah menjadikan setiap langkah kehadiran kita ke dalam masjid dan majlis ini sebagai satu daripada amalan soleh yang akan dapat meningkatkan darjat dan kedudukan kita di sisi Allah, yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan keberadaan kita dalam majlis ini pada setiap detik dan waktunya ianya ditimbang oleh Allah sebagai amalan soleh yang akan memberatkan mizan timbangan amal kita, yang menjadi sebab kejayaan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dikasihi sekalian, pagi ini adalah pagi yang mana kita semua berada di dalam bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal menjadi bulan yang kita semua memperingati kelahiran besar junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya tidak ada waktu yang mencukupi untuk membicarakan tentang kesempurnaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana kesempurnaan baginda itu lebih luas daripada masa yang ada untuk kita ceritakan. Dan sesungguhnya tidak ada manusia yang paling mulia dan agung pernah dilahirkan sebagaimana kelahiran yang berlaku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada makhluk Allah yang paling tinggi dan paling mulia kedudukannya di sisi Allah selain daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, hadirin yang dikasihi sekalian, insya-Allah dalam kesempatan waktu lebih kurang 40 minit ke 45 minit yang diperuntukkan ini, saya cuba untuk bawa tuan-tuan dan hadirin semua untuk melihat daripada beberapa sudut bagaimana sirah Nabi SAW yang sempat akan kita ceritakan dan akan kita pilih menjadi satu suluhan kepada kehidupan kita di dunia untuk menjadi insya-Allah orang Islam yang lebih baik dan mudah-mudahan mendapat kejayaan kita di akhirat nanti. Sebelum saya pergi lebih jauh, tuan-tuan, saya nak sebut dalam mengibatkan sirah Nabi ini sekurang-kurangnya ada 3 generasi atau 3 keadaan
yang memiliki hubungan kasihnya dengan Nabi SAW. Yang pertama adalah generasi yang berada sebelum kelahiran Nabi SAW. Siapakah mereka? Mereka adalah para nabi terdahulu, khususnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail alaihissalam. Kalau tuan-tuan buka dalam Al-Quran, tuan-tuan akan jumpa beberapa ayat Al-Quran tentang ucapan dan doa Nabi Ibrahim. Mohon kepada Allah agar Nabi Muhammad SAW dibangkitkan. Macam pelik tuan-tuan. Iya ke? Adakah Nabi Ibrahim tahu dan minta Nabi Muhammad dilahirkan? Sedangkan jarak di antara Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW itu sangat jauh, ribuan tahun. Antara Nabi Ibrahim nak sampai kepada Nabi Muhammad, ada Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa. Sampai Nabi Muhammad SAW jauh. Tapi cuba tuan-tuan buka dalam Quran, dalam suratul Baqarah, juzuk yang pertama, akhir juzuk yang pertama, Allah Ta'ala rakamkan firman-Nya, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana wab'ats fihim rasula. Apa kata Nabi Ibrahim tuan-tuan? Dan ingatlah ketika Nabi Allah Ibrahim dan anaknya Ismail meninggikan binaan Kaabah. Maknanya apa? Kaabah dulu tak ada binaan macam sekarang. Yang bina kali pertama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Asasnya Allah jadikan, tapi yang tinggikan bangunannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Ismail telah meninggikan bangunan Kaabah. Siap dah. Kemudian keduanya berdoa. Apa doa mereka? Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Ya Allah, bangkitkanlah di kalangan mereka. Mereka tu waktu tu Nabi Ibrahim dekat Mekah. Ya Allah, bangkitkanlah di kalangan mereka rasulan, seorang rasul. Siapa rasul ini? Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim doa lama dah. Ya Allah, bangkitkanlah di kalangan mereka seorang rasul. Tuan-tuan. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah doanya Nabi Ibrahim. Walaupun dalam ilmu Allah, Allah telah mengetahui Nabi seorang akan dilantik menjadi rasul. Nabi Muhammad SAW adalah berita Nabi Isa AS. Nabi belum lahir, Quran belum turun. Tetapi Nabi Isa AS sudah menyebutkan kepada Bani Israel berkali-kali, berulang-ulang kali. Tuan-tuan buka dalam Quran, buka dalam suratul Saf. Buka dalam suratul Saf. Maka surat yang kedua, baris atas sekali. Wa idh qala Isa ibn Maryam, ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika mana Nabi Isa alaihissalam berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah Rasul yang Allah utuskan kepada kalian, membawa kitab, yang kitab ini membenarkan apa yang ada dalam Taurat. Dan tuan-tuan tengok katanya apa? Ini Quran sebut tuan-tuan. Bukan Injil sebut. Bukan Taurat sebut. Quran sebut. Nabi Isa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, aku adalah Rasul untuk kalian. Aku membawa kitab yang membenarkan Taurat dan aku adalah pembawa berita tentang kedatangan seorang Rasul selepas aku nanti, namanya Ahmad. Namanya Ahmad.
Dalam tu disebut Ahmad Tuan Haji, tak sebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sebut Ahmad tak sebut Muhammad? Pakcik. Takut terus tuan. Menyesal di depan. Kenapa sebut Ahmad tak sebut Muhammad? Tapi dalam surah Muhammad sebutnya Muhammadur Rasulullah. Tapi dalam surah As-Saff kata Nabi Isa akan datang selepasku seorang nabi namanya Ahmad. Kenapa Ahmad? Kenapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tuan Haji ada komen? Yang dekat tiang. Ada? Pagi-pagi ni tuan-tuan kalau saya cakap seorang ngantuk nanti. Makcik ada makcik? Biasa makcik-makcik yang pandai jawab ni. Ada tak? Tak ada. Tuan-tuan pegang betul-betul ayat ni. Fahaman ini. Sebelum, kalau Nabi belum dilahirkan dan ada orang nak ceritakan tentang Nabi, Nabi itu dipanggil dengan nama Ahmad sebelum Nabi lahir. Setelah Nabi lahir dinamakan dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua-dua memberikan makna yang hampir sama, iaitu yang banyak memuji atau yang terpuji atau yang banyak dipuji. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dah, itu generasi pertama. Iaitu generasi yang Nabi belum lahir, tapi semua orang dah cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ribuan tahun tuan-tuan, ribuan tahun. Generasi yang kedua adalah generasi yang tinggal, hidup, duduk, berjuang, berjihad, berdakwah, susah, senang, berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Nabi sedang hidup bersama dengan mereka. Siapa mereka? Para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain. Mereka ada di dalam zaman Nabi, mereka duduk dengan Nabi, mereka berjuang dengan Nabi, mereka berjihad dengan Nabi. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, cinta mereka kepada Nabi adalah cinta yang luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Satu ketika orang kafir tangkap seorang lelaki di kalangan muslimin, namanya Khubayb. Namanya Khubayb ataupun Khabbab bin Arad. Khabbab. Beliau nak dibunuh. Ikat tangannya, ikat kakinya. Nak dilukakan, nak dibunuh. Kemudian dikatakan kepada wahai Khabbab, kamu nak tak kalau tempat kamu ini kami lepaskan, gantikan dengan Nabi Muhammad duduk di sini? Apa jawab Khabbab? Dia kata, demi Allah, satu duri yang tercucuk pada baginda tidak dapat aku redai, apatah lagi engkau ingin gantikan nyawaku dengan nyawa Nabi SAW. Ini sahabat tentu. Kasihnya kepada Nabi luar biasa. Seorang wanita dalam perang Uhud, ketika orang kafir memanah panah ditujukan kepada Nabi SAW, baginda menyebut siapa yang ingin membeli dirinya dengan syurga. Datang seorang lelaki, Ziyad namanya, Ziyad. Beliau tahan badan dia, panah tercucuk dekat badan dia. Lembing datang, tercucuk pada badannya. Dari arah kanan dan arah kiri, tercucuk sampai lembik dan lemah tubuhnya. Akhirnya beliau terbaring dan jatuh. Baginda meletakkan kepalanya di atas kaki Nabi SAW. Cintanya Ziyad kepada Nabi SAW hatta dengan nyawanya dibeli untuk mempertahankan Nabi SAW. Cinta. Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, masih budak lagi, masih kecil lagi, Sayyidina Ali, ketika Nabi nak keluar pergi berhijrah, orang musyrikin Mekah mengelilingi rumah Nabi SAW. Untuk mengelirukan orang kafir Quraisy, Sayyidina Ali tidur di atas katil Nabi SAW
Gantiannya, kalau orang musyrikin nak bunuh Nabi pada waktu itu, yang terbunuh adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, beliau telah mengeluarkan hartanya yang sangat banyak, menggunakan tenaganya yang sangat banyak, mengorbankan perasaannya yang sangat banyak, telah bersusah payah dalam perjalanan hijrah bersama dengan Nabi SAW. Sahabat Nabi yang terkenal, yang luar biasa, yang telah mengorbankan banyak harta, dikatakan seorang yang bernama Qatadah ataupun Ikrimah. Tuan-tuan, beliau ketika mana Nabi SAW, salah satu dua ni ataupun yang lain, ketika baju besi tercucuk pada geraham Nabi SAW. Kan orang pergi perang pakai baju besi. Besi tu bila terpelanting, tuan-tuan, ada yang terkena masuk ke dekat mulut Nabi SAW. Kalau ditarik akan sakit, luka, melukakan lagi, tuan-tuan. Jadi dia cangkuk, tuan-tuan. Jadi apa yang berlaku? Seorang sahabat datang kepada Nabi, gigit besi tadi dengan gigi gerahamnya, gigit dengan kuat, tak, sehingga patah besi itu dan pecah giginya. Kenapa? Kerana tidak mahu menariknya agar tidak menyakiti Nabi SAW. Cintanya para sahabat kepada Nabi SAW bukan hanya sahabat, bahkan kayu dan pokok mencintai Nabi SAW dengan cinta yang luar biasa. Macam mana, tuan-tuan? Satu ketika Nabi berada dalam Masjidin Nabawi, Nabi sampaikan khutbah. Cakap. Selesai khutbah, datang seorang lelaki kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, hendak tak aku buatkan suatu mimbar yang baru buatmu. Mimbar waktu tu pakai pelepah kurma saja, batas kurma. Nabi kata terserah. Minggu depan mimbar dah siap. Nabi pun naik ke atas mimbar yang baru. Katalah sebelah sini, tuan-tuan, Nabi naik atas mimbar yang baru pada pelepah kurma yang baru. Nabi naik dan menyampaikan khutbah. Sedang menyampaikan khutbah, satu masjid dengar seperti bunyi kanak-kanak bayi menangis. Terseduh-seduh. Begitu. Satu masjid dengar. Tapi mereka melihat mana orang bawa bayi. Tak ada siapa pun bawa bayi. Tak ada siapa pun bawa budak kecil. Tapi dengar suara bayi menangis. Tuan-tuan tahu yang menangis itu suara apa? Yang menangis adalah suara pokok kurma. Yang mimbar lama, yang menangis kerana Nabi sudah tidak lagi menggunakannya. Walaupun Nabi cuma dekat sebelah tu je gunakan mimbar yang baru. Seolah-olah kayu dan pokok memiliki perasaan kasih dan sayang dan cinta kepada Nabi SAW. Kata para ulama, kalaulah kayu yang tidak bernyawa itu ada perasaan cinta dan kasih kepada Nabi, kalau manusia yang bernyawa tidak ada kasih kepada Nabi, kadang-kadang kayu lebih baik daripada kita. Itu sifat yang ada bagi makhluk kepada Nabi SAW pada hidup Nabi. Sekarang habis fasa kedua. Pertama sebelum Nabi lahir, kedua sedang Nabi lahir, ketiga generasi yang datang selepas kewafatan Nabi SAW. Siapa generasi itu, tuan? Iaitu generasi kita. Generasi kita ni, tuan-tuan, adalah juga generasi yang tak pernah nampak Nabi. Mungkin ada di kalangan kita pernah mimpi jumpa Nabi, tuan-tuan. Dan kita mohon kepada Allah dengan keberkatan rezeki kita pada pagi ini, pada majlis ini, mudah-mudahan Allah kurniakan kita bertemu dengan Nabi SAW di dunia sebelum di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dikasihi sekalian, generasi kita Nabi dah sebut. Tuan-tuan, Nabi dah sebut. Tuan Haji, Nabi dah sebut dah. Ya Ji, mana Nabi sebut? Ketika mana Nabi pulang daripada Mekah. Kan Nabi di Madinah. Kemudian Nabi buka kota Mekah, menang menawan Mekah tanpa sebarang pertumpahan darah. Menang Mekah, namanya Fathu Mekah. Setelah menang Mekah, Nabi pun pulang ke Madinah. Sejak itulah turun firman Allah Ta'ala daripada surah An-Nas. Surah An-Nas bunyinya macam mana, Makcik? Surah An-Nas. Bukan An-Nas. An-Nas.
Betul. Alhamdulillah. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sayyidatuna Aisyah mengatakan sejak turunnya ayat ini surah An-Nas, Nabi sering menyebut, Nabi selalu baca, berzikir. Nabi sebut apa? Subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. 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 Tuan-tuan, Nabi baca ini pada hayat-hayat akhir Nabi, beberapa tahun sebelum wafat. Jadi tuan-tuan, saya dan kita lah tuan-tuan, kan, dah sampai umur-umur yang macam nak umur Nabi SAW ni tuan-tuan, kita pun banyakkanlah ucapan tahmid, tasbih, istighfar kepada Allah SWT dan taubat kepada Allah. 4. Subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, benar. Setelah Nabi pulang ke Madinah, Nabi menyampaikan khutbah kepada sahabat. Nabi pergi menziarahi saudara-saudara dan sahabat-sahabat Nabi yang telah meninggal di perkuburan Uhud. Tuan-tuan, Nabi pergi ziarah kubur, iaitu sahabat-sahabatnya yang meninggal di peperangan Uhud. Peperangan kedua paling besar dalam Islam. Pertama Badar, kedua Uhud. Nabi pergi ke Uhud, Nabi ziarah sahabat-sahabat di perkuburan Uhud. Apa Nabi ucapkan pada mereka? Kata Nabi, salamun alaikum dar qaumin mu'minin, antumus sabiqun wa nahnu insya'allahu bikumul lahiqun. As'alullah al-azim li wa lakumul afiyah. Dalam riwayat yang lain, ini doa ziarah kubur, tuan-tuan. Jangan sebut assalamualaikum ya ahli kubur, macam dia bukan ahli kubur. Salamun alaikum dara qaumin mu'minin, sejahtera ke atas kalian penduduk tempat ini. Lagi apa? Antumus sabiqun, kamu adalah orang yang telah mendahului kami dengan kematian. Wa nahnu insya'allah bikumul lahiqun, kami akan menyusul pula nanti dengan kematian. Maknanya apa? Nabi kata, kalian wahai syuhada Uhud telah mendahului kami dan kami akan menyusul. Ini tanda juga tuan-tuan, Nabi hampir wafat. Nabi sebut macam tu, tanda Nabi hampir wafat. Dah, setelah Nabi siap ziarah Uhud, Nabi duduk di satu tempat. Sahabat-sahabat duduk keliling Nabi SAW. Suasana tenang, hening dan bening pada waktu itu. Tuan-tuan, kemudian Nabi cakap, yang ni yang penting ni. Nabi cakap apa? Kata Nabi, waditu an altaqiya bi ikhwani. Aku sangat mengharapkan, aku sangat merindui untuk bertemu dengan saudara-saudaraku. Sahabat membalas. Sahabat kata, awalasna ikhwanuka ya Rasulullah. Bukankah kami semua saudaramu ya Rasulullah? Nabi membalas dan menjawab, la antum ashabi. Kalian semua adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku adalah mereka yang datang selepas kewafatanku. Mereka beriman dengan kerasulanku. Mereka tidak pernah melihat wajahku. Seandainya mereka itu
perlu membayar sejumlah emas sepenuh bumi untuk melihatku, pasti mereka akan membayarnya. Kalau boleh bayar nak tengok Nabi, kita akan bayar. Siapa orang itu? Mereka adalah kita. Kita belum lahir lagi Tuan Haji. Nabi sudah merindui kita. Nabi cakap dekat para sahabat, aku sangat rindu buat mereka. Tuan-tuan, kita yang ada dalam masjid ni sekarang ni tuan-tuan, kita belum lahir, kita sudah dinantikan dan ditunggu oleh Nabi SAW. Kerana satu, kerana kita semua beriman Nabi adalah utusan Allah, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik utusan Allah, yang paling baik dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dikasihi sekalian, itu generasi ketiga, generasi kita. Generasi kita inilah yang menyambut kelahiran Nabi, yang menyambut selawat kepada Nabi. Ada yang berarak dalam perjalanan selawat, ada yang menghidupkan bacaan hadis, ada yang membaca sirah Nabi, ada yang mengulang tentang syama'il Nabi SAW. Tuan-tuan, kita dalam nak menggambarkan sifat keadaan Nabi SAW. Hadirin yang dikasihi sekalian, jadi tuan-tuan, bersempena dengan Maulidun Nabi SAW, dah habis tuan-tuan 3 generasi tadi kan? Tuan-tuan, okey, itu adalah mukaddimah tazkirah subuh kita pada pagi ini. Tajuk saya hari ini tuan adalah ringkasan syama'il Nabi SAW yang saya akan habiskan dalam tempoh 20 minit yang telah diperuntukkan kepada saya. Tinggal 20 minit Tuan Haji. Ya, waktu kecemasan. Kita akan cuba untuk habiskan syama'il. Syama'il, tahu kitab Syama'il Muhammadiyah tu kan? Tuan-tuan. Okey. InsyaAllah tuan-tuan tanpa bawa kitab, kerana saya tahu tuan-tuan semua dah hafal kitab Syama'il Muhammadiyah oleh Imam At-Tirmizi. Makcik-makcik apatah lagi, kitab Syama'il tak payah bawa dah. Semua dalam kepala masing-masing. Hadirin yang dikasihi sekalian, Imam At-Tirmizi meriwayatkan dengan sanadnya yang bersambung sampai kepada Nabi SAW pada menyifatkan sifat Nabi yang mulia. InsyaAllah tuan-tuan, hari ini hadiah sempena Maulid Nabi, kita cerita syama'il Nabi sehingga habis. InsyaAllah, mana yang terlepas, terlepaslah. Yang tak terlepas, tak terlepaslah tuan-tuan. InsyaAllah, saya sedang nak mencetak ringkasan Syama'il Muhammadiyah insyaAllah. Pemilihan hadis dah siap dah, tinggal nak baiki tulisan dan cetak insyaAllah tuan-tuan. Mudah-mudahan nanti kalau ada rezeki lagi, kalau dapat cetak banyak, kita akan bagilah sebagai hadiah insyaAllah. Saya tak janji tuan-tuan. Baik hadirin semua, disebutkan dalam Syama'il Muhammadiyah yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala dengan sanad yang bersambung pada menceritakan sifat Nabi. Beliau memulakan sifat Nabi dengan bentuk tubuh badan Nabi SAW. Macam mana bentuk tubuh badan Nabi? Diriwayatkan bentuk tubuh badan Nabi, baginda tidak terlalu tinggi. Yang catat tu kalau boleh catat laju sikit ya, kerana masa, catat laju-laju. Okey. Baginda Nabi SAW orangnya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, tidak terlalu besar, maknanya tidak gemuk, dan tidak terlalu kurus. Keadaan tubuh badannya sedang-sedang, indah, serasi. Dan adalah kepala Nabi SAW sedikit besar, tapi bukan besar macam orang sakit tak. Sedikit besar, maknanya bukan kuncup kecil tak. Besar, maknanya bulat dan besar. Tuan-tuan, menunjukkan kecerdasan dan kecerdikan. Baginda Nabi SAW memiliki gigi yang indah, tersusun, putih bersih, dan di antara gigi itu ada sedikit jarak. Tuan-tuan tahu gigi ni? Ni gigi saya kan? Gigi dengan gigi saya rapat. Nabi gigi antara gigi dengan gigi ada sedikit jarak, sikit je jarak, tuan-tuan. Dan itu indah, cantik. Kata para sahabat,
Iza takallama, kalau Nabi bercakap, seperti butiran-butiran mutiara keluar daripada celah-celahnya. Nabi SAW memiliki dada yang bidang. Dada bidang kan? Dada bidang. Dada bidang artinya apa dia? Dadanya luas. Dan memiliki sendi yang besar. Sendinya besar. Maksud sendi yang besar apa dia? Menunjukkan kuat orangnya. Kuat, tubuhnya tu kuat. Tuan-tuan, kuat tak kuat Nabi? Jaguh Gusti di Mekah. Jaguh Gusti di Madinah, minta maaf. Siapa nama dia, tuan? Kalau sebut Gusti, dia lah hebat. Haji, ingat tak ada Gusti zaman dulu wrestling? Ada juga, Haji. Siapa namanya? Haji? Muhammad Ali? Muhammad Ali Tyson. Siapa dia, tuan? Zaman tu. Kalau tahu, makcik memang hebat. Orang Johor kan sambut Maulid 30 hari. Takkan tak ada bunyi satu keluar dekat ustaz-ustaz ceramah. Ada tak? Siapa namanya, makcik? Dan catat, tulis, ingat. Namanya Rukanah. Namanya Rukanah. Nabi pernah bergusti dengan Rukanah. Maknanya bergelut. Tapi bukan gaduh betul-betul, tak. Memang itu tradisi. Macam kita silat, sparring macam tu. Nah, bergelut. Ternyata Rukanah tombang dan jatuh. Nabi lebih kuat daripada Rukanah. Maknanya apa? Nabi orangnya sehat, orangnya kuat, sendinya kuat, tubuhnya kuat. Tuan-tuan. Nabi SAW memiliki dada yang saya sebut tadi bidang. Pada dadanya terdapat bulu-bulu halus. Bermula daripada dada sampai nak dekat atas pusat. Sallallahu alaihi wasallam. Dan dada Nabi dan perut Nabi adalah sekata. Faham? Maknanya tidak buncit. Yang ini sunnah ni orang lelaki payah nak ikut. Okey? Ikut. Haji, nak ikut sunnah pergi gym depan Haji. Okey? Iaitu dadanya, Haji, dadanya dan perutnya tegak. Alhamdulillah, saya setakat ni okey lagi. Okey? Dada dan perutnya rata tegak. Memiliki bulu-bulu halus pada tubuhnya daripada atas sampai ke sini. Dan Nabi SAW, kalau baginda berjalannya seperti kuat hentakannya pada tanah. Tapi bukan menghentak, tak. Jalan biasa je. Tapi kuat. Kuat, tuan-tuan. Maknanya apa? Menunjukkan cara jalan seorang yang kuat, tegap, teguh. Tak ada lembik macam nak tombang, tak. Kuat. Dan Nabi kalau berjalan, jalannya itu laju. Tapi bukan laju berlari dan bukan laju dibuat-buat. Memang jalan macam biasa, tapi cepat. Maknanya kalau kita jalan bertiga, berempat, tuan-tuan, seorang ni di jalan juga, tapi ke depan laju. Itu maknanya. Nabi berjalan, kalau berjalan, jalannya laju. Cepat, tapi bukan berlari. Dan bukan buat laju. Jalan macam biasa, tapi langkahnya cepat. Tuan-tuan, langkahnya cepat. Kan? Macam kita daripada rumah sebelah sini, keluar 3-4 orang, tapi makcik tu sampai dulu. Lajunya kamu lari. Lari tidak. Memang itu jalannya, laju. Nabi berjalan dengan laju. Kata hadis yang riwayatkan Imam At-Tirmizi, ka'annama yanhattu min sabab. Seperti mana Nabi turun daripada tempat yang curam. Lajunya. Tapi bukan lari. Bukan buat-buat. Memang jalan. Tapi macam orang turun daripada tempat tinggi. Lajunya jalan Nabi SAW. Kenapa Nabi jalan laju? Kerana Nabi adalah orang yang sibuk, hidupnya penuh dengan urusan-urusan penting. Siap satu urusan, ada urusan lain. Siap satu pertemuan, ada pertemuan lain. Ini cara hidup orang beriman, tuan-tuan. Hidupnya penuh, hidupnya sibuk.
Hidupnya padat dengan perkara yang memberikan manfaat. Tak kosong tuan. Tak kosong duduk melengkor atas kursi malas, letak kopi 434. Gawe apa Haji? Tengok tuan. Buat apa? Dorong-dorong wae. Tengok tuan. Nampak tuan? Nabi SAW seorang yang sangat, dan kalau baginda berjalan, kepalanya sedikit tunduk. Bukan tunduk macam tu tak, sedikit tunduk. Ulama mengatakan menandakan Nabi tawaduk, malu merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah Nabi SAW kalau berpaling tubuhnya dengan panggilan seseorang, Nabi akan berpaling secara keseluruhannya. Contoh tuan-tuan. Contoh, Haji, panggil saya Haji. Panggil saya. Okey, Ustaz, saya pun gini. Ya. Itu kalau saya, tuan-tuan. Panggil sekali lagi Haji. Ya Haji. Ya. Tuan-tuan tengok, Nabi kalau dipanggil orang, Nabi akan berpaling seluruh tubuhnya. Bukan macam tu, ya. Tapi begini. Ya. Itu caranya. Okey? Izal tafata, kalau Nabi berpaling, akan berpaling seluruh tubuhnya. Maknanya apa? Baginda memberikan fokus dan perhatian kepada setiap orang yang berbicara dengannya. Kalau kita kena, apa? Santan siji. Okey. Wes. Dah, gitu je. Orang tu berasa lah lebih kurang macam. Tetapi Nabi tidak. Asal dipanggil, berpaling seluruh tubuhnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam seandainya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para sahabat, adalah orang yang paling banyak tersenyum kepada sahabat-sahabatnya. Dan Nabi pernah tersenyum besar, senyum besar, tuan-tuan, senyum besar. Tuan-tuan, sehingga jelas nampak gerahamnya. Senyum maknanya gembira. Tetapi jarang sekali Nabi tertawa, apatah lagi terbahak-bahak. Ha ha ha. Okey. Hadirin yang dikasihi sekalian, Nabi SAW adalah orang yang sangat membesarkan nikmat Allah, walaupun nikmat itu kecil pada pandangan sebahagian orang. Contohnya roti. Roti tu kalau kita makan roti kan, makan roti prata tu, kalau kita makan tarik kan ada yang jatuh pecah-pecah kan. Bagi kita itu biasa. Tetapi bagi Nabi, kalau seperti itu, baginda akan ambil letak dalam pinggan, kerana baginya itu adalah nikmat Allah yang besar, perlu disyukuri. Tuan-tuan, kalau bandingkan itu dengan kita, dengan anak kita makan bulan Ramadan, dengan cucu kita makan nasi dengan kicap dengan telur, sepah habis. Semua tong sampah. Macam mana kita, Tuan Haji? Itu semua nikmat Allah. Kalau zaman Nabi, itu dianggap sesuatu yang besar. Disebutkan dalam riwayat hadis, wa huwa yu'azzimun ni'mata wa indaqat. Nabi membesarkan segala nikmat walaupun kecil je benda itu. Kecil je benda itu. 10 minit lagi. Baginda Nabi SAW, tuan-tuan, baginda Nabi SAW menyukai makan buah. Antara buah yang biasa Nabi makan bersama-sama adalah buah tembikai dan buah kurma. Tembikai apa yang Nabi makan je? Tembikai apa makcik Nabi makan? Salah. Hot melon. Nabi
Kata guru kami tuan-tuan, Syekh Muhammad Wail Hambali hafizahullah taala, beliau kata tembikai yang Nabi makan adalah tembikai yang warna kuning. Kuning. Dan makannya bersama dengan kurma. Satu sejuk, satu panas sifatnya. Jadi seimbang dalam tubuh manusia. Dan kuning. Lepas ni habislah buah kuning kat pasar tuan. Okey. Hadirin yang dikasihi sekalian, Nabi SAW menyukai makan satu jenis ulam, namanya dubba. Namanya dubba. Anas bin Malik mengatakan, dubba ini antara sayur yang aku tak suka makan. Tapi sejak aku dijemput dengan Nabi ke rumah seorang wanita dan orang itu hidangkan beberapa jenis makanan, Nabi aku lihat mencari-cari dubak. Maknanya, mana tadi? Ambil gitu. Sejak itu, dubak menjadi makanan kesukaan. Kata Anas. Nabi SAW, tuan, baginda Nabi SAW memiliki rambut yang kalau biasa rambutnya itu separuh telinga. Kalau panjang sehingga menyentuh bahu. Dan Allah rambut Nabi belah tengah, belah dua, ke kanan dan ke kiri. Ke kanan dan ke kiri. Dan adalah Nabi SAW selalu memakai minyak rambut pada kepalanya. Sehingga sahabat kalau bertemu dengan Nabi, katanya apa? Seperti aku melihat Nabi ini adalah toke minyak, punya banyaknya sapu minyak pada rambut. Apa maknanya? Nabi sangat menjaga penampilan, kemas dan teratur. Baju Nabi SAW yang paling biasa, namanya qamis. Orang Indonesia sebut gamis. Gamis macam tu haji tu, gamis tu. Baju purple, itu gamis. Macam Tuan Haji ni, baju separuh sampai ke punggung, namanya qamis. Nabi ada qamis. Antara yang Nabi pakai scrub juga. Orang kita je biasa ingat Nabi pakai jubah. Ya, jubah ada. Tetapi Nabi juga memakai qamis. Gamis. Tekan je kat Google qamis, keluarlah nanti bentuk qamis tu macam mana. Macam baju Melayu kita, sampai ke punggung, itu qamis. Nabi memakai izar, kain belahan bawah. Macam kita kain plekat lah tuan-tuan. Okey, cuma waktu bila pakai itu yang ini Allahu a'lam. Nabi memiliki serban. Di antara warna serban Nabi yang banyak diriwayatkan adalah serban Nabi berwarna hitam. Kain hitam. Dan ekor serbannya itu sampai ke di antara dua bahu. Sampai sini ekornya. Okey, sampai sini ekornya. Okey. Nabi SAW suka bersiwak dan sangat kerap bersiwak dan bersugi. Nabi bersugi menggunakan kayu arak dan kadang-kadang pernah Nabi bersugi menggunakan kayu daripada pokok zaitun. Nabi SAW memiliki cara duduk yang namanya kursufa. Cara duduk Nabi SAW macam mana tuan? Macam sedikit mencangkuk. Dan diriwayatkan juga dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Nabi duduk dengan cara mengangkat kaki kanan dan dudukkan belah kiri di atas kaki kiri. Macam mana? Okay, orang kita pun selalu buat. Kalau makan dia begini, yang pernah duduk oleh Nabi SAW. Macam ni. Ni, kaki kiri bawah. Begitu. Okey, begitu. Itu riwayat yang datang dalam hadis. Okey, kaki sebelahnya duduk di atas kaki. Kaki ni duduk di atas kaki. Begitu. Yang sebelahnya diangkat. Ada yang begitu, ada yang begitu. Okey, dan Nabi juga pernah duduk beberapa keadaan. Ada keadaan Nabi larang ataupun disebutkan iaitu duduk mungkin kalau lama ke apa. Orang Arab tuan begini. Yang begini. Tapi mungkin bukan dalam masjid. Dan orang Arab dia ada tali buat ikat. Kalau pergi Mekah ada tali, jadi benda tu begitu jadinya. Faham tak? Pernah nampak tak? Nah,
Perempuan mungkin tak nampak pun, tak bekah. Laki selalu nampak. Okey. Baik. 4 minit lagi. Dan Nabi SAW pernah duduk ataupun berbaring. Okey, mengiring menggunakan bantal. Macam mana tuan? Macam ni. Tak pernah ustaz berlakon, saya berlakon tuan. Ini bantal dan Nabi duduk begini. Ini semua ada dalam Syama'il Muhammadiyah, buka sendiri. Saya tolong cerita je. Tuan, ini bantal. Okey, itu cara duduk Nabi SAW. Baik, hadirin semua, baginda Nabi SAW Tuan, adalah Nabi SAW suka bercelak. Dan kebiasaan celak yang Nabi pakai ketika nak tidur dengan memakai 3 kali celak pada matanya. Adalah Nabi SAW suka memakai minyak wangi, sangat suka. Dan wangian yang paling baik adalah wangian yang paling pekat. Cair warnanya, pekat baunya bagi lelaki. Adapun bagi perempuan yang paling pekat warnanya, cair iaitu ringan baunya. Supaya orang lelaki tak bau wangian tersebut. Adalah baginda Nabi SAW tuan, minum menggunakan bekas minuman namanya qadah. Dalam bahasa Arab, qadah. Bekas minum Nabi SAW. Yang diikat antara bekas itu dengan menggunakan perak. Sedikit je tuan, sikit. Kalau pecah, disambung dengan perak. Bekas macam nak gambarkan bekas Nabi tuan, sebiji, hampirlah tuan, macam tempurung kelapa yang dibelah dua tu. Separuh tu kan? Macam tu. Kalau pecah, Nabi akan sambung. Begitu. Menjadi bekas minum Nabi SAW. Dah. Lagi apa tuan? Adalah Nabi SAW memiliki uban pada kepalanya. Datang dengan 2 riwayat. Riwayat pertama, uban Nabi ada 14. Sahabat kira ada 14. Riwayat kedua, sahabat kira uban Nabi ada 20. 20 uban. Tuan Haji, kita ada berapa Tuan Haji? Bini tak pernah kira? Isteri tak pernah kira? Pakcik tak pernah kira uban suami? Sebab tak terkira ke tak sempat nak kira? Tak terkira. Anggap semua lah ya. Begitu. Okey. Okey. Uban Nabi SAW ada 14. Satu riwayat sebut ada 20. Baginda Nabi pernah mengenakan baju pakaian berwarna merah. Merah. Dia pernah pakai baju merah. Jabir bin Abdullah meriwayatkan, satu ketika aku keluar di rumah pada waktu malam di bawah bulan purnama yang terang. Aku bertemu dengan Nabi pada malam itu. Nabi mengenakan pakaian merah dan aku melihat Nabi, aku melihat bulan, aku melihat Nabi dan melihat bulan. Demi Allah, Nabi lebih indah daripada bulan purnama. Maknanya kemas, cantik, smart Nabi. Itu dah bukan selekeh dah. Kemas, rapi, cantik, berpakaian dah begitu. Itu sifat Nabi SAW. Tuan-tuan, baik. Akhirnya tuan-tuan, ringkasnya kita nak sampai ke penghujungnya dah. Tuan-tuan, maka riwayat yang terakhir ataupun hampir akhir menyebutkan adalah Nabi SAW itu hidup sehingga usia baginda 63 tahun. Walaupun ada riwayat lain 65 tahun. Tapi 63 antara yang paling popular. Tuan-tuan, dan Nabi pernah menyebut kepada sahabat, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah fa inna syaitana la yatamathalu bi atau kama qala. Kata Nabi, barang siapa yang melihatku dalam tidurnya, maknanya dalam mimpi jumpa Nabi, fasayarani fil yaqadhah, dia akan dapat melihatku dalam keadaan jaga. Siapa nampak aku dalam mimpi, dia boleh nampak aku dalam jaga, kerana syaitan tidak akan mampu menyerupai diriku. Semoga Allah kurniakan kepada kita melihat Nabi SAW di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Selesai tuan-tuan ringkasan Syama'il Muhammadiyah. Mana yang saya ingat lah tuan-tuan. Yang saya tak ingat rasanya ada lagi tu, yang tertinggal mungkin. Okey, tapi secara umumnya semuanya dah cerita dah.
cara makan Nabi, cara hidup Nabi dan sebagainya, insya-Allah. Hadirin yang dikasihi sekalian, itulah namanya kesempurnaan Nabi fizikalnya. Ini tak masuk akhlaknya lagi, tuan-tuan. Akhlaknya panjang, tuan-tuan. Akhlak Nabi lagi luar biasa. Ini baru sifat fizikal Nabi. Itu pun dah indah, itu pun dah cantik, itu pun dah baik dah. Sebab itu Nabi menghimpunkan di antara dua keindahan, keindahan fizikal dan keindahan akhlak pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak? Insya-Allah. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kalau ada rezeki kita bertemu lagi, Tuan Haji ya. Kita bertemu lagi dalam pertemuan akan datang. Saya memang balik bukanlah kerap, tapi kadang-kadang sebulan sekali, tuan-tuan, sebab saya nak pantau perjalanan madrasah ni yang tuan-tuan dulu pernah sumbang batu-bata masa binanya, tuan-tuan. InsyaAllah, tuan-tuan, sekarang, tuan-tuan, pelajarnya sudah lebih 100 orang. Tapi tak duduk situ lah. Tuan-tuan, datang mengaji. Semuanya atas timbangan amal, tuan-tuan. Sampai sekarang, sejak penubuhannya, semua budak-budak belajar percuma, tidak ada bayaran. Alhamdulillah, tuan-tuan. Atas sokongan daripada tuan-tuan juga, alhamdulillah. Jadi insya-Allah kalau ada rezeki 13 bulan ni ada buat Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan saya ceramahlah. Saya tak balik waktu tu, iaitu Kiai Nur Hidayat. Kenal kot? Kiai Nur Hidayat daripada Indonesia. Jadi tuan-tuan saya jemput hadirlah. Nanti iklan saya bagi kat Tuan Haji. Tuan Haji bagi kat kawan-kawan untuk hadir bersama, datang insya-Allah tengok di sana perjalanan kita insya-Allah. Jadi saya rasa itu saja, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah bagi kepada kita cinta yang benar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kurniakan kepada kita ikutan sunnah yang baik tentang hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kurniakan kepada kita kerinduan yang benar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kurniakan kepada kita semua insya-Allah taala apa yang disebut sebagai hidup yang benar dalam mentaati baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, kurniakan kepada kami akan iman yang benar, amal yang soleh, kefahaman yang benar, dan kurniakanlah kepada kami ya Allah hidup sebagaimana yang disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurniakan kepada kami ya Allah bersama dengan baginda di dunia dan di akhirat ya arhamar rahimin, bimannika wa karamika ya akramal akramin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sarapan disediakan di kedai-kedai berhampiran.